perluasan transformasi sekolah kita. Program transformasi sekolah kita. Jadi untuk makluman cikgu-cikgu susah juga sebenarnya kita nak blendkan satu tajuk untuk merangkumi beberapa aspek di dalamnya, beberapa elemen yang perlu kita jalankan secara serentak lah, ya. Jadi kalau kita lihatlah dari segi paparan berkaitan dengan perluasan kebat kita pada hari ini. Jadi untuk makluman cikgu maklumat umum ni bila sudah lengkap nanti kita akan kongsikan, sebab kita dah mula buat dalam kalangan PK dan juga GKMP kita dah selesaikan untuk perkara satu ni. Maklumat umum ni memang kita dah buat dah. Kita dah jalankan carta organisasi sekolah, profil sekolah, jawatan kuasa pemandu kebat, visi kebat, misi kebat, matlamat, logo sekolah, moto sekolah dan kebitaraan sekolah ni sebenarnya kita dah siapkan. Kemudian berkaitan dengan perkara yang hendak kita beri fokus ataupun perkara yang perlu kita laksanakan berkaitan dengan jadual SWOT, Matric TOS, jadual perancangan strategik kebat. Dan yang ini lebihlah nanti bukan kalau pada peringkat awalnya memang kita nak fokus hanya kepada kebat. Tetapi kerana kita rasa perlu disekalikan agar semua dapat berjalan secara sederap, maka kita ambil satu pendekatan untuk memberikan fokus kepada transformasi. Fokus kepada transformasi. Jadi kalau jadual SWOT, Matric TOS dan juga perancangan strategik tu tidak hanya berfokus kepada kebat satu-satunya, tetapi kita fokus kepada transformasi. Ini adalah carta organisasi transformasi Sandhill. Okey, di sini ada pengetua sebagai pengerusi, dibantu oleh SU Puan Kalsum. Jadi nanti mereka ni akan pegang banyak tanggungjawab lah untuk yang jawatan kuasa induk ni lah, kita panggil sebagai jawatan kuasa induk. Puan Kalsum. Kemudian timbalan pengurusi Cikgu Azmi, penolong kanan pentadbiran, dibantu oleh SU Puan Rosna untuk kurikulum. Kemudian naib pengerusi 1 Puan Farida selaku penolong kanan halimah murid, dibantu oleh SU-nya Encik Akmal, dan naib pengerusi 2 Encik Fazarudin bin Abdul Kadir sebagai penolong kanan co-curriculum, dibantu oleh Puan Suraya sebagai SU co-curriculum. Dan di bawah ni adalah pentor-pentornya ataupun induk kepada jawatan kuasa sebagai penyelaras. Kemudian Puan Rosmawati sebagai jawatan kuasa dokumentasi, Cikgu Muslimah sebagai jawatan kuasa publicity, jawatan kuasa pemandu terdiri daripada Puan Zilawati binti Ibrahim. Pemandu ni jangan ingat Cikgu Zilawati akan bawa cikgu pergi naik bas bawa ke mana-mana, tak ada. Pemandu ni maksudnya dari segi penunjuk arah, apa yang perlu kita lakukan ataupun laksanakan. Jadi jawatan kuasa pemandu akan memberi kita tunjuk arah ataupun hala tuju yang kita kena laksanakan. Dan seterusnya jawatan kuasa transformasi pendidikan khas diketuai oleh Puan Nazlah binti Naman. Jadi keseluruhan untuk pendidikan khas akan diketuai oleh Puan Nazlah lah. Okey, seterusnya ini kita kecilkan lagi kepada ahli jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa kecil program transformasi sekolah, yang mana di dalamnya juga ada siapa ni? Ada kebat ada kebat. Dan dekat sini kita bahagikan kepada beberapa jawatan kuasa dan juga ketuanya. Kalau dekat sini kita lihat perpaduan diketuai oleh Puan Lau Sok Kim, dan jangan lupa dekat sini juga ada bilik khas. Kalau Cikgu Lau Sok Kim ada bilik khas,
maka dia akan ceriakanlah bilik khasnya bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasanya yang lain. Kemudian TS25 kita ada Puan Tan Siew Mei dan juga ada bilik khasnya. Bilik khas tu nanti dia berfungsi untuk makluman. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada jawatan kuasa yang ada yang telah pun menaik taraf ataupun membuat penambah baik bilik TS25 yang mana dalam bilik tu nanti akan beroperasi semua aktiviti berkaitan dengan KEBAT, berkaitan dengan ICT kalau mungkin dekat sini juga Puan Rosmawati dia perlu memantaulah bilik-bilik khas. Bilik-bilik khas untuk bahagian dokumentasi ni. Kalau dia ada bilik khas, contohnya Cikgu Madiana dia ada bilik khas tak? Kalau tak adalah. Kalau Ang Lili dia ada bilik khas ke tidak? Laos Siu Hong ke, ataupun kalau cikgu tengok di bawah Cikgu Rosmawati sebagai GKMP Science dalam muka surat berapa muka surat 23 ke? Muka surat 13 dalam buku pengurusan dekat situ ada penyelaras bilik-bilik khas. Jadi kita gunakan dekat situ penyelaras bilik-bilik khas itulah yang akan naik taraf bilik khas masing-masing mengikut TS25, mengikut KEBAT, ICT, perpaduan dan sebagainya. Maksudnya adalah paparan berkaitan dengan elemen-elemen transformasi tadi. Begitu juga dengan pemandu. Pemandu diketuai oleh Puan Zilawati. Dekat situ ada dia punya pembantu-pembantunya berkaitan dengan apa ataupun nak buat berkaitan dengan KEBAT. Jadi pemandu ni akan buat apa? Jadi dia akan meminta mungkin Puan Laili dan sebagainya akan uruskan program ke dan apa sahaja, aktiviti ke, karnival ke, jadi dipandu oleh Puan Zilawati. Jadi dia nak buat tentang karnival sains ataupun ICT, ataupun dia nak buat berkaitan dengan pertandingan bilik-bilik dan sebagainya yang menjurus kepada elemen yang kita bincang tadi. Seterusnya publicity yang akan menyebarluaskan semua maklumat kita ni diketuai oleh Puan Muslimah. Dan kalau nak ikut hari ni pun di bawah bidang teknik vocational kita dah nampak dah perasmian tadi dari segi montajnya untuk publicity telah pun dilaksanakan ataupun telah dibuat oleh Puan Nokia. Terima kasih Puan Nokia. Jadi apa sahaja maklumat kita boleh kongsikan berkaitan dengan publicity kepada pihak sekolah, kepada pelajar dan juga kepada ibu bapa. Ataupun kalau mungkin kita nak sebarluaskan melalui bahan-bahan ataupun melalui media sosial yang kita ada, jadi kita boleh sebarluaskan. Kalau tidak melalui banner dan sebagainya, kita gunakan peruntukan yang ada. Dan seterusnya ICT diketuai oleh Puan Nur Zailina. Jadi Puan Nur Zailina nanti kena rancang perkara-perkara ataupun kena bincang. Bincang. Kalau perlu saya hadir, saya tak ada keberatan, ataupun kalau nak bincang dengan penyelaras Puan Kalsum dan penyelaras-penyelaras lain nak buat berkaitan dengan KEBAT tetapi di dalamnya ada ICT, jadi boleh disekalikan. Dan Puan Zalina akan memastikanlah dari segi bilik-bilik khas yang dikenalikan, contohnya makmal komputer dan sebagainya, adalah maklumat berkaitan dengan ICT, berkaitan dengan KEBAT dan sebagainya, sebab dia adalah sekali dia tak boleh dipisahkan. Dan juga mungkin nanti Puan Nur Zailina boleh buat soal selidik sikit berkaitan dengan kemahiran ICT kepada cikgu-cikgu kita. Ada orang yang memang hebat kemahirannya kan. Contohnya macam kita tahu orang-orang yang hebat ICT ni, Cikgu Amin, Cikgu Zalina sendiri,
Hafizah, dan ramai lagi lah yang hebat dalam ICT. Tapi ada juga, jangan lupa orang-orang yang old timer ni macam saya dan lain-lain tu memerlukan juga bimbingan dan perkongsian dalam penggunaan ataupun pembudayaan ICT dalam PDPR. Jadi buat sedikit soal selidik diagihkan kepada semua guru. Dekat situ nanti kita akan lihat berapa ramai guru yang memerlukan bantuan untuk kita buat PLC ataupun kita buat ladap. Kita tak perlu, kalau yang dah pandai tu kita fokus kepada yang lain. Kalau yang tak berapa nak pandai ni kita fokus kepada yang lain. Kalau ada 5 orang, 5 orang je kita fokus. Kalau ada 10 lah. Dan dari semasa ke semasa kita kena teruskan. Ini sebagai salah satu aktiviti untuk guru ICT. Jadi Cikgu Zalina bukan seorang nanti kumpulkan semua guru yang mempunyai kelayakan ataupun berkemahiran ICT boleh bantu Cikgu Zalina. Dan seterusnya yang akhir ialah I-Think kita gandingkan dengan PAK21 dan juga bilik-bilik khas. Dan bilik-bilik khas ni kita beri kepada semua penyelaras tingkatan. Bilik-bilik khas kita beri kepada penyelaras tingkatan untuk buat sesuatu. Contohnya pertandingan kelas yang mempamerkan item ataupun elemen kebat paling hebat, ataupun elemen ICT paling hebat, ataupun berkaitan dengan TS25 dan sebagainya lah. Ini adalah visi, misi dan moto. Moto yang mana visi kita sama dengan visi KPM, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dipaparkan di mana-mana. Misi iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Begitu juga dengan aspirasi pelajar yang ada 6 tu. Dari segi dia punya perpaduannya, dari segi bahasanya, penglibatan kolaborasinya, dari segi elemen kebat kat situ kan 4K. Sekarang dia ada 6K kan. Untuk kebat ni. Jadi itu menjelaskan kita tentang misi misi KPM yang juga kita bawa menjadikannya sebagai misi sekolah kita. Dan seterusnya menjurus kepada misi TS25 kita, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Dipadankan sekali dengan moto kita, iaitu berilmu dan berbakti. Ini adalah matlamat kebat sekolah kita, yang mana untuk mencapai matlamat ni dia perlu dijalankan bersama-sama, iaitu dari segi pentadbiran, dalam jam pentadbiran, guru dan juga murid. Barulah kita boleh mencapai matlamat kebat sekolah, melaksanakan pembelajaran abad ke-21 berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi, bahagi melahirkan insan seimbang dan cemerlang selaras dengan TS25. Jadi kat situ kita blend sekali cikgu. Kita blend semua untuk jadikan sebagai matlamat kebat sekolah kita. Matlamat kebat dan juga transformasi sekolah kita. Jadi kat situ semua orang, tak ada yang tercicir, tak ada yang tertinggal. Walaupun mungkin nama tak ada dalam senarai, tetapi peranan itu tetap ada. Okey, ini antaranya lah, antara perkara-perkara yang boleh kita tampilkan. Ini sebagai contoh cikgu. Sebenarnya banyak lagi subjek yang menampakkan peningkatan dalam SPM 2020. Jadi tanya kepada cikgu-cikgu, dan kalau sebelum ni saya ada kongsikan sijil peningkatan mata pelajaran dalam SPM 2020. Jadi saya ambil kesempatan ucapkan tahniah dan syabas kepada semua panitia yang sudah pun menunjukkan pencapaian ataupun peningkatan peratus pencapaian SPM 2020, dan diharap akan terus dapat meningkatkan pencapaian daripada GPS dan juga dari segi peratus pencapaian murid lulus. Dan juga bagi subjek yang masih lagi belum mencapai ataupun belum menunjukkan peningkatan,
teruskan usaha cikgu, tetap bersabar. Sesungguhnya usaha tangga kejayaan kita lah. Dan mungkin tahun 2020 cikgu tak ada nama, maksudnya mata pelajaran menurun. Tetapi menurun dekat situ bukan bermakna cikgu tak melakukan sesuatu. Bukan bermakna cikgu tak melakukan sesuatu. Mungkin ada perkara yang perlu kita tambah baik lagi. Sama-sama kita tambah baik. Ini antara contoh lah cikgu program akademik. Sebenarnya banyak lagi kan. Tadi ada akademik, ada KOKO, ada taksiran bilik darjah, adanya HAM, adanya upaya, bina upaya, adanya sokongan komuniti dan sebagainya. Tapi ini antara contohnya lah, antara program 2020 dan juga program 2021. Jadi ini di antara aktiviti kebitaraan co-curriculum yang kita nampak sebelum ini, yang mana bola baling kita mencapai ataupun memperolehi kejuaraan setiap tahun, ada berapa belas tahun bola baling kita. Jadi itu kita jadikan sebagai kebitaraan sekolah kita. Dan juga kebitaraan, kalau nak ikut kebitaraan kita ni juga untuk pendidikan khas pendidikan khas dari segi pembuatan roti. Jadi itu juga kita target sebagai projek kebitaraan sekolah kita. Jadi untuk sekolah kita dalam co-curriculum kita target kepada bola baling. Memandangkan sekarang ni kita tak dapat bersemuka, jadi walau bagaimanapun kita masih lagi lah berharap selepas ini kita akan terus melakukan program-program aktiviti dan sebagainya bagi menjelaskan lagi tentang kebitaraan kita, khususnya bola baling. Dan juga sekarang ini kebitaraan kita boleh juga sebagai amalan terbaik sekolah kita, maksudnya aplikasi ICT dalam kios co-curriculum. Tahniah pada Cikgu Falzaruddin. Boleh contohi, begitu juga dengan cikgu-cikgu SU-SU-nya yang sangat hebat. Dan KRA, Key Result Area untuk TS25 yang ada 4 perkara yang perlu kita beri penekanan, iaitu pemimpin berkesan yang pertama, yang kedua guru berkualiti, yang ketiga persekitaran pembelajaran bermakna, dan yang keempat adalah sokongan PIBG dan komuniti. Jadi untuk berbaki beberapa bulan ni kita dah kurangkan cikgu, dah berbincang saya bersama dengan anggota pengurusan dalam mesyuarat yang baru, kita dah pun mengurangkan target ataupun intervensi sekolah kita yang akan kita laksanakan. Walaupun kurang, tetapi dari segi transformasi tu tak berkurangan, tetapi merangkumi ataupun terkandung dalam semua elemen inisiatif yang kita nak laksanakan. Jadi dekat situ di bawah pemimpin berkesan, 2 inisiatif ataupun intervensi yang akan kita laksanakan, iaitu memperkasa media leaders dalam memantapkan pengurusan. Untuk makluman, media leaders tadi PK terdiri daripada PK, terdiri daripada GKMP, terdiri daripada KP. Jadi dekat situ memantapkan pengurusan tu mungkin dari segi pengurusan file, pengurusan tugas sebagai guru kanan mata pelajaran, sebagai PK dan sebagainya. Memperkasakan media leaders dalam memantapkan pengurusan. Ini adalah peranan pengetua, peranan SIC, peranan SIP. Yang kedua, memperkasa PDPC guru dalam meningkat prestasi organisasi. Prestasi organisasi ni mungkin pencapaian kita. Pencapaian kita dalam co-curriculum, pencapaian kita dalam kurikulum, dalam HAM, tak ada murid tercicir, sebab memperkasa PDPC guru. Sebab dalam PDPC ia melibatkan murid. Jadi kalau PDPC guru berkesan, banyak perkara kita dapat atasi. Murid akan hadir dalam PDPC. Jadi murid cicir kurang. Dalam PDPC guru meningkat dari segi peratusan pencapaian dalam ujian, dalam peperiksaan dan seterusnya dalam peperiksaan SPM juga akan meningkat. Jadi
dia meliputi semua perkara. Okey, dalam perkasa PDPC ni dia juga melibatkan guru kanan, fikir pentadbiran, guru kanan, KP, SIP, SIC dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru berkualiti. Guru berkualiti meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan co-curriculum. Yang ini kita fokus kepada co-curriculum. Memandangkan dia dah jalankan, dah bangunkan kios co-curriculum, jadi kita kena tingkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan co-curriculum. Jadi banyak lagi maklumat akan dimasukkan yang mana ianya boleh diakses oleh semua warga sekolah. Boleh dikongsikan. Maklumat itu boleh dikongsikan kepada semua warga sekolah. Setakat ini hanya cikgu sahaja yang boleh kan? Nanti kita akan buka kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar untuk melihat penglibatan mereka, dan kita juga dapat menyebarluaskan aktiviti co-curriculum kepada ibu bapa, kepada pelajar, kepada komuniti secara keseluruhannya. Jadi yang ini peranan guru ICT, peranan PK Koko dan juga pengetua sekali lah untuk memberi sokongan dan juga dalam penggunaan ICT dalam pengurusan co-curriculum. Dan dari semasa ke semasa cikgu, kita akan kembangkan penggunaan ICT ni dalam kurikulum dan juga dalam HAM. Sekarang ni kita ada buat, tetapi tidak menyeluruh lagi. Kemudian persekitaran yang keempat, meningkatkan pembangunan ICT guru dalam PDPC. Ini tadi yang saya pesan dengan Cikgu Zalina, kita buat soal selidik. Kita nak tengok setakat mana kebolehan ICT cikgu kita. Mungkin untuk soal selidik pertama berkaitan dengan kalau ikut cadangan hari tu, ada tak cikgu kita yang tak ada laptop? Hanya gunakan tablet sahaja. Satu. Yang kedua, mungkin kita nak tahu tahap. Adakah yang hanya menggunakan Word sahaja ke, ataupun yang lain-lain, ataupun Excel dan sebagainya, ataupun yang lebih advance lagi lah. Jadi itu mungkin boleh membantu untuk kita mengadakan PLC atau LDP kepada mereka yang memerlukan. Dan seterusnya kita budayakan. Kemudian yang kelima, persekitaran. Persekitaran pembelajaran bermakna. Maksudnya kita dapat meningkatkan pembudayaan elemen hebat dalam persekitaran sekolah. Maksudnya persekitaran sekolah tu masuk sahaja pintu pagar sehingga hujung padang. Bila orang masuk, orang dah tahu bahawa sekolah kita sekolah yang mengamalkan elemen hebat. Kalau luar sekolah pun kita dah nampak hebat, insya-Allah dalam kelas lagi hebat. Jadi itu kita nak tingkatkan budaya elemen hebat. Jadi dah ada dia punya jawatan kuasanya, jadi bolehlah laksanakan. Ini adalah kita punya hala tuju kita lah cikgu. Hala tuju kita dalam perancangan kita, iaitu dalam pintas kita. Dan yang keenam, meningkatkan pembudayaan STEM sebagai asas pembelajaran PBL, asas pembelajaran murid-murid kita lah. Jadi kalau ikut STEM ni maksudnya sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi kita kena budayakan. Setakat ni kalau kita lihat bukan sekolah sahaja, bukan sekolah kita sahaja yang mengalami kemerosotan pelajar dalam aliran STEM. Yang pertama tu yang ambil mata pelajaran sains tulen, termasuklah matematik tambahan. Tapi sekolah lain juga sama. Jadi bila kita meningkatkan pembudayaan STEM ni, mungkin anak murid kita daripada tingkatan satu lagi dah ada minat berkaitan dengan elemen berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, matematik dan sebagainya. Jadi bila sampai ke tingkatan 4, mungkin kita tak akan mengalami kepupusan murid yang boleh masuk dalam aliran sains tadi. Sebab tu kita ada satu bilik STEM. Bilik STEM yang diketuai oleh guru kanan mata pelajaran sains matematik, iaitu Puan Rosmawati. Dan kerjasama yang sangat padu daripada guru sains dan juga daripada pembantu makmal. Jadi tahniahlah pembantu makmal sekolah kita juga sangat hebat. Yang kita boleh gunakan mereka sama-sama dalam projek ataupun dalam
aktiviti yang kita buat. Dan seterusnya, sokongan PIBG dan komuniti, meningkatkan jalinan strategi komuniti untuk menjana kecemerlangan sekolah. Yang ini kita nak bawa PIBG sendiri, kita nak bawa komuniti yang berhampiran dengan kita. Mungkin kita ada hak pagar tu semua ada dekat situ, orang hebat-hebat ada dekat situ. Jadi kita boleh gunakan mereka, dibawa masuk dalam sekolah untuk membantu kita menjana kecemerlangan. Dan setakat ini pun kalau cikgu tak terlepas pengetahuan berkaitan dengan sekolah kita ni, sekarang ni banyak yang memberi kerjasama. Contohnya UiTM, baru-baru ni dapat surat, dia minta 10 orang pelajar untuk kerjasama dengan UiTM kalau silap saya. Lepas tu dari segi kerjasama dengan Cikgu Nowi yang uruskan dalam kalangan alumni untuk membantu pelajar-pelajar menjawab soalan kertas 3. Ada beberapa orang pelajar PSB yang mendapat bimbingan daripada pihak luar dan juga yang lain-lain. Yang ini yang perlu kita bangunkan dengan kerjasama semua. Kalau dalam kelas, guru tingkatan kena ingatkan ibu bapa. Kalau PIBG, kita kena ingatkan kepada jawatan kuasa PIBG sekolah dan sebagainya. Dan yang ke-8 ialah kita nak meningkatkan kesedaran komuniti tentang kepentingan ICT, kepentingan ICT kepada anak-anak. Maksudnya dekat sini kita bukan nak mengajar mak bapak. Kadang-kadang mak bapak lebih pandai daripada cikgu sekolah menggunakan handphone, menggunakan laptop dan sebagainya. Tapi kita nak mereka sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab. Mereka juga mempunyai amanah untuk membantu sekolah, terutamanya dalam pentingnya ICT, menggunakan ICT kepada anak mereka. Jadi terima kasih kepada semua warga SMK Bukit Pasir yang akan melaksanakan amalan ataupun melaksanakan elemen ICT, elemen STEM bagi pembudayaan sekolah. Juga TS25 mencapai 4 KRA dengan 8 intervensi yang telah dirancang bagi mencorakkan sekolah kita ini sebagai sekolah yang membudayakan kebat, membudayakan ICT, transformasi, kemudian juga dari segi perpaduan bagi mencapai matlamat utama kita, iaitu kemejadian murid dan juga sekolah berkualiti. Akhir kata daripada saya dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program pembudayaan kebat, program transformasi sekolah yang merangkumi elemen kebat, ICT, perpaduan untuk dan juga TS25 untuk tahun 2021.